Okey, dalam project brief ni adalah proses perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan yang turut dihadiri oleh mereka bentuk. Jadi ada berapa orang yang melakukan aktiviti project brief ni? Ada 3 individu lah, pengurus projek, pelanggan dan juga designer ataupun mereka bentuk. Reka bentuk berperanan menterjemahkan idea reka bentuk produk daripada pelanggan kepada bentuk lakaran atau contengan. Itu tugas reka bentuk. Pertama, penyelesaian masalah inventif. Kemudian baru pergi ke project brief. Hasilkan beberapa kita panggil lakaran idea. Macam mana kamu nak dapat kena pasti masalah ni? Melalui BKKP lah, borang kajian keperluan pelanggan tu. Okey, kemudian barulah kamu dapat idea untuk menghasilkan lakaran. Okey, disyorkan kat sini lakaran, buat 4 lakaran. 4 lakaran. 4 lakaran ni reka bentuk dia berbeza-beza tapi fungsi dia sama. Reka bentuk berbeza-beza. Okey, kemudian lakaran, pilih satu lakaran, 4 ni pilih satu yang terbaik dan untuk dijadikan lakaran akhir. Sebenarnya kamu dah buat dah lakaran tu kan, cuma kamu hasilkan satu saja. Jadi cikgu nak kamu hasilkan lagi 3. Dan nanti akan pilih yang terbaik untuk kamu jadikan sebagai lakaran akhir. Okey, mari kita tengok contoh borang project brief. Fungsi. Pertama sekali kena tahu fungsi. Okey, fungsi, apakah kegunaan produk ini? Okey, contohnya kalau dia dalam buku teks ni dia menghasilkan penggilap kasut. Produk digunakan untuk menggilap dan membersihkan kasut kulit dan kasut PVC. Okey, dalam kegunaan ni, untuk soalan yang pertama ni, kata kunci dia mestilah dalam bentuk kata kerja. Kata kerja, contoh kat sini menggilap dan membersihkan. Okey, yang kedua, di manakah produk ini digunakan? Produk ini digunakan di rumah atau mana-mana sahaja mengikut keperluan pengguna. Tak salah dia pasal. Persembahan, bagaimanakah cara produk ini dipersembahkan? Produk dipersembahkan dalam pelbagai warna. Okay, kadang-kadang kita hasilkan produk ini dalam pelbagai warna. Kadang-kadang macam pinggan ataupun Tupperware tu dalam pelbagai saiz. Mereka bentuk dia sama tapi saiz yang berbeza. Macam tu contoh. Okay, seterusnya tujuan pasaran. Siapakah yang menggunakannya? Okay, produk akan digunakan oleh semua pengguna kasut dan kasut PVC. Yang kedua, siapakah pesaing yang wujud? Pesaing ada pesaing tetapi reka bentuk produk kurang inovatif. Kena pasti siapakah pesaing dalam reka bentuk ni. Pesaing kamu ni bukannya yang menjualnya tapi yang menghasilkan produk tu. Okey, yang ketiga, pelanggan bagaimanakah yang akan menggunakan produk ini? Semua pekerja pejabat, guru, murid sekolah, semua ni yang pakai kasut kan. So mereka itulah adalah sasaran pelanggan. Okey, kuantiti. Berapakah jumlah yang diperlukan untuk fasa pertama? 100 unit. Yang ni cikgu nak semua sama semua kamu perlu tulis 100 unit tapi kamu tak hasil lah 100 unit tu. Kamu cuma buat prototype je, iaitu buat satu unit dulu sahaja. Okey, style atau gaya. Bagaimana reka bentuk produk ini? Produk menggabungkan bentuk geometri, bersaiz kecil, ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Maksud dia kat sini style gaya tu macam mana kamu boleh describe tentang macam mana kamu nak describe produk yang kamu akan hasilkan tu. Okey, yang kedua, adakah reka bentuk ini akan mendapat perhatian pasaran? Sudah semestinya, mesti kena tulis yang ni lah, sudah semestinya kerana reka bentuk produk yang unik. Okey, di sini dia highlight kat reka bentuk yang unik. Mungkin kamu dari aspek lain, warna yang unik ke ataupun size yang unik ke. Okey. Kualiti, bagaimanakah kualiti pembuatannya? Tulis berkualiti tinggi. Adakah pelanggan mempunyai sebarang permintaan yang istimewa? Produk tidak memerlukan ruang menyimpan. Okey.
permintaan istimewa ni kamu tengok balik dalam BKKP tu, ada dalam apa? Cadangan pelanggan tu, nah, tak silap cikgu bahagian C, nah, bahagian C. Cadangan tu boleh letak dekat situ, nah. Permintaan istimewa tu ataupun ciri-ciri istimewa yang pelanggan mahukan. Okey, anggaran kos unit, kos menghasilkan unit produk dianggarkan. Yang ni anggaran lah, estimate, bukannya kiraan betul-betul. Dalam dokumentasi nanti memang kamu akan hasilkan terpanggil kos produk, nah, kos produk. Tapi itu adalah anggaran yang betul lah, bukan anggaran. Kos produk tu ialah exact value. Tapi kalau anggaran ni kamu anggar je dulu. Okey, jangka masa, bilakah pelanggan ingin projek ini disiapkan? Semua mesti sama lah. Tempoh 22 minggu waktu bekerja. Kamu pun akan hasilkan produk dalam tempoh tu juga, 22 minggu. Okey, yang ni kita panggil jadual bermaklumat. Kalau project brief tadi ni, dia ada soalan, ada jawapan, soalan jawapan. Tapi kalau jadual bermaklumat ni, dia tak ada soalan lah, dia direct tu. Fungsi untuk apa? Persembahan, tujuan pasaran, ambil balik sahaja daripada maklumat ni, ambil balik sahaja daripada project brief. Okey, kita panggil benda ni ialah jadual bermaklumat. Okey, satu lagi kat sini, aplikasi project brief. Satu, tajuk projek, apakah jenis produk atau perkhidmatan penggilap kasut, kulit dan kasut PVC, apakah kegunaan, samanya macam yang tadi, di manakah produk digunakan. Okay, sama je. Yang ni semua ni kamu mesti jawab berdasarkan produk yang akan kamu bangunkan. Semua 100 unit kuantiti. 100 unit. Okey, kemudian kat sini dia ada E ni, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Okey, jadual perbandingan. Di sini kamu perlu buat perbandingan dengan produk sedia ada. Produk sedia ada ni. Jadual perbandingan produk sedia ada. Bekas makanan, kamu kena bandingkan bekas makanan, contohnya jenama Tupperware satu, ataupun satu lagi jenama nama apa lagi? Bekas makanan. Alienware. Alienware satu lagi. Bandingkan. Contohnya. Bandingkan dari segi reka bentuk dan sebagainya. Perbandingan ni boleh banyak aspek kamu boleh bandingkan. Contohnya dia bagi kat sini. Perbandingan yang pertama menggunakan kayu dan bulu haiwan. Yang kedua menggunakan kayu dan bulu sintetik. Ada beza dari segi bahan pembuatan. Hanya satu fungsi sahaja. Satu lagi hanya satu fungsi sahaja. Itu adalah persamaan. Persamaan. Yang ketiga, pemegang berus tidak selesa dipegang. Satu lagi, pemegang berus lebih selesa dipegang. Itu adalah perbezaan. Dalam perbandingan ni, dia boleh jadi sama ada persamaan ataupun perbezaan. Okey, adakah produk ini akan mendapat permintaan di pasaran? Sudah pasti kerana produk mempunyai rekaan yang berinovasi dan sesuai dengan guna. Produk ini maksudnya produk yang akan kamu hasilkan tu. Okey. Lakaran idea. Bagaimanakah rupa bentuk produk dalam bentuk 2D dan 3D? Lakaran dipersembahkan dalam bentuk lakaran pictorial yang memaparkan bentuk 3D dan isometrik. Ini dia detail sikit isometrik. Okay, kamu boleh guna macam kamu belajar dekat satu dulu. Ada oblique, isometrik dan satu lagi perspektif kan. Kamu boleh ambil either one lah, tiga tu. Lukisan unjuran ortografik memaparkan produk dalam bentuk 2D. Okey, lukisan unjuran ortografik. Ada pernah belajar tak? Enggak pernah, Ibu. Pernah. Okey. Lukisan ni dia 2D nah. Dia ada tiga bahagian. Bahagian pertama bahagian pandangan atas. Yang kedua bahagian pandangan sisi dan yang ketiga pandangan hadapan. 2D saja. Dalam bentuk 2D. Penghasilan mockup atau model. Bahan dan peralatan digunakan untuk menghasilkan mockup. Yang ni dia
dia jelaskan terperinci sikit menggunakan kayu kan, MDF, span tebal, kepingan akrilik hitam, pembaris, penting, pisau, motong dan lain-lain. Dalam lakaran akhir ni, dia ada 4 benda yang kamu kena buat. Kena ada dalam lakaran akhir. Pertama, kena ada bahan-bahan yang digunakan. Yang kedua, kena ada label fungsi. Label fungsi. Yang ketiga, kena ada Elemen. warna, elemen pandai. Bagus. Elemen reka bentuk. Dan yang keempat, prinsip reka bentuk. Kamu perlu hasilkan projek brief. Projek brief, dia ada jadual bermaklumat dan dia ada yang tengah kamu tengok kat slide sekarang ni. Kita panggil apa ni? Aplikasi projek brief. Aplikasi projek brief. Liana? Ya. Apa nak kena buat tugasan dalam setengah jam lagi ni? Borang projek brief. Borang projek brief. Supaya siap lagi. Siap lagi kamu punya tugasan lepas. Siap dah cikgu. Siap dah. Okay, tugasan lepas kita kena buat apa? Buat apa? Model fungsi. Apa color siap. Minggu lepas maksudnya kelas lepas kita cikgu minta kamu buat model fungsi. Sepatutnya cikgu nak minta kamu present kan untuk kelas kali ni, tapi memandangkan banyak kita ketinggalan sikit, sebab itulah cikgu terpaksa sambung kelas. Okey, ni cikgu dah bagi dah sekarang ni link kehadiran. Boleh isi semua dah. Dan siapa yang dah isi tu boleh left lah. Boleh keluar. Okay, terima kasih semua yang join kelas cikgu hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Isi dulu isi kehadiran dulu kat Google Form tu. Ni dekat message.